Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bekas orang besar UMNO BN akhirnya tampil dan membuat kenyataan yang pasti membuat Muhyiddin tak dapat tidur, Hadi Awang tak cukup makan, Sanusi botak kepala, Mahathir makin tua, makin pening lah dorang. Siapa lagi kalau tak kenal, siapa lagi tak kenal dengan Nazri, pemimpin besar, veteran di dalam UMNO. Beliau memberi kenyataan yang memang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini kebenaran. Beliau berkata, DAP menang banyak pun, PM tetap Melayu. Betul. Ini baru kita sebut fakta. Ini barulah kita kata fakta. Ini bukan auta. Banyak mana pun DAP menang, Perdana Menteri tetap Melayu. Ini betul. Meskipun DAP menang besar dan bersama dengan kerajaan perpaduan, namun jawatan Perdana Menteri dan Menteri Besar tetap diterajui oleh orang Melayu, kata bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, Nazri Aziz. Jelasnya dakwaan orang Melayu terhimpit dan tertekan di bawah kerajaan pada hari ini yang turut ditunjangi DAP adalah satu penipuan. Itu kata beliau. Sebaliknya katanya, bekas menteri itu berkata, Perikatan Nasional sengaja memainkan isu perkauman kerana sedar pendekatan tersebut itu sajalah pendekatan yang boleh menguntungkan mereka. Katanya duduk main isu perkauman susahlah. Ia memberi gambaran seolah-olah Islam tertekan. Sentimen ini mesti memihak kepada PN. Sekarang ini 2023 sudah, katanya. Tambahnya, kalau guna perkauman semata-mata nak tipu rakyat saja, seolah-olah kita main perkauman. Kita tipu rakyat seolah-olah orang Melayu Islam tertekan. Ini tak betul, kata Nazri Aziz. Tambahnya lagi, macam dulu marah DAP. Memang DAP dengan masyarakat Cina. Tetapi dia menang. Dia tak jadi PM pun. Tak jadi MB pun, katanya. Menteri besar pun tak boleh. Jadi Perdana Menteri lagilah tak boleh. Dia nak risau apa? Mungkin begitu maksud dia. Tambahnya lagi, yang jadi PM orang Melayu kita. Jadi nak cerita kerajaan perpaduan, ada DAP, Melayu terancam, itu menipu. Katanya ketika hadir pada satu ceramah Perdana Perpaduan yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di UK Perdana di Gombak malam tadi. Nazri juga mencabar pimpinan pembangkang supaya menamakan Menteri Besar bukan Melayu di negeri-negeri majoriti Melayu yang kerusinya banyak dimenangi oleh DAP. Sebaliknya, menurut pemimpin UMNO yang lantang itu, Perikatan Nasional sengaja menjadikan DAP sebagai senjata untuk menyerang kerajaan. DAP cuba dilabelkan sebagai parti resis yang memperjuangkan hak sama rata serta anti raja-raja Melayu dan mentang Islam sebagai agama persekutuan. Itulah yang cuba dilabel. Tapi menurut Nazri Aziz tak betul. Pada 2 Ogos lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa punca parti itu memutuskan kerjasama dengan DAP adalah kerana sikap campur tangan ke atas dasar membabitkan Islam. Selain itu, kata Hadi Awang lagi, keputusan PAS memutuskan kerjasama dengan DAP dimuktamadkan susulan pergeseran mengenai beberapa isu yang gagal dipersetujui kedua-dua parti. Antaranya hasrat untuk mengembalikan pilihan raya perbandaran. Katanya PAS menentang cadangan kembali mengadakan pilihan raya perbandaran yang dihapuskan pada 13 Mei 1969 atas alasan pelaksanaannya boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. Tiba-tiba ikut DAP mau kembali mengadakan pilihan raya perbandaran. PAS tidak setuju. Cadangan berkenaan dimasukkan dalam manifesto, katanya. Saya bersetuju dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyatakan pendirian PAS tidak bersetuju kerana ia adalah jeria politik, katanya lagi. Kalau buat pilihan raya perbandaran, habis balak ini DAP perintah. Dia perintah bandar, ikut kuasa dia. Apa dia nak buat, dia dalam bandar. Kata Abdul Hadi seperti yang dilaporkan media. Sementara itu, Nazri mempersoalkan di mana ancaman yang diterima orang Melayu dalam situasi politik
yang pada hari ini yang dikuasai oleh Bumi Putra. Katanya macam di Perak, kalau ikut kerajaan perpaduan DAP punya calon MB, ada seorang Melayu dalam DAP itu, tapi yang dapatnya orang Melayu, BN katanya. Jadi macam mana orang Melayu terancam? Melainkan menggunakan perkauman untuk menipu, yaitu meraih sokongan, kata Nazri Aziz. Tambahnya, saya harap pengundi faham. Politik perkauman ini zaman 60-an, 70-an, sekarang tak boleh dah. Kita kena sedarkan orang Melayu. Kita bahawa orang Melayu tak pernah terancam pun, katanya lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tuan Ibrahim Tuan Man kena kantoi habis kali ini. Kamu kena tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu. Pada satu perkawinan, ada satu perkawinan dihadiri oleh banyak orang muda. Ceritanya begitu. Dan tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man datang ke sana. Lepas itu mereka pun ialah untuk rasa hormat kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, kan orang tua. Jadi kita hormatlah. Lepas itu bertegur sapa. Lepas itu Tuan Ibrahim Tuan Man ambil gambar dengan dorang. Lepas itu mereka kata buat gaya ni. Dia pun dah buat lah gaya ni. Gaya angkat tangan tu. Gaya angkat tangan. Lepas tu hebatnya pula Tuan Ibrahim Tuan Man ini, dia ambil pula itu menjadi satu seolah-olah bahan kempen, sehingga anak-anak muda ini rasa meluat lah rasanya, sampai mereka kata, aduh YB, janganlah macam ni. Siapan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang memuat naik gambar dirinya dengan sekumpulan pemuda dengan tangan gaya Menteri Besar Kedah waktu dia kena tangkap tu, angkat begitu tu, mengundang rasa kurang selesa. Saya rasa bukan saja kurang selesa, tapi ini tak betul. Aduh, tumpang populariti dengan tak betul. Agaknya beginilah gaya dorang ni. Tak kena sokong pun, cakap je kena sokong. Ada hari itu kata 30,000 orang datang. Ada di antara mereka menafikan siapan pemimpin PAS itu yang kononnya memberi suatu isyarat dan petanda tentang apa yang berlaku pada pilihan raya 12 Ogos ini. Di mana-mana saja bergambar dengan mengangkat tangan gaya MB Kedah sudah menjadi suatu kemestian bagi aksi gaya bebas semasa bergambar. Ketika menghadiri majlis perkahwinan di ISTAC hari ini, anak muda yang ditemui memberi suatu isyarat dan petanda kepada PRN kali ini. Itu ciapan daripada Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan itu menjadikan anak-anak muda ini betul-betul tak suka. Tuan Ibrahim dipercaya merujuk kepada aksi Menteri Besar Sementara Kedah yang dirakam mengangkat tangan selepas dikenakan pertuduhan mengasut bulan lepas badan muka. Bagaimanapun ada di kalangan yang dipaparkan dalam gambar yang disiarkan oleh Tuan Ibrahim ternyata tidak senang. Salah seorangnya Ahmad Muzir. Ahmad Muzir dia menjawab begini, aduh YB, janganlah macam ni. We were there to celebrate our best friend wedding. Kami hanya datang sana untuk celebrate, meraihkan perkahwinan rakan baik kami katanya. Plus ditambah lagi YB yang ajak bergambar macam tu. Kantoi habis malunya. YB yang ajak bergambar macam tu. We just having fun. Kami hanya nak berseronok katanya. Macam mana YB tiba-tiba boleh frame cakap itu gaya MB Kedah dan isyarat dan petanda PRN kali ini, sedangkan di kalangan kami ada ahli harapan. Jadi memanglah tak betul lah. Lepas tu ada pula kata, aduh YB, janganlah macam ni. Kami sana untuk meraihkan perkahwinan rakan baik kami. Tambahan YB yang ajak bergambar macam tu. Kami saja-saja berseronok. Macam mana YB boleh frame cakap itu gaya MB Kedah dan isyarat dan petanda PRN kali ini, sedangkan di kalangan kami ada ahli Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan tak mengundi pun pada PRN kali ini, kata seorang daripada mereka ketika membalas siapan Tuan Ibrahim. Manakala seorang lagi pemuda berkata, atas rasa hormat, mereka bertegur sapa dan mengambil gambar. Selepas itu atas permintaan seperti gambar seperti itu pun atas permintaan Tuan Ibrahim. Aduh, malu-malu. Katanya ini sepatutnya hanya gurauan dalaman, tetapi telah dijadikan bahan tempen katanya. Aduh, orang-orang PAS, janganlah buat macam ni, tak baik. Tuan Ibrahim Tuan Man, kamu tu orang public figure, tapi kalau kantoi menipu macam ni, ini bahaya.
membuatkan kamu nanti lama-lama tak dihormati pula oleh orang-orang muda. Macam-macam. Begitu juga lah dengan ahli parti daripada tempat lain, daripada kerajaan pun sama juga. Janganlah tiba-tiba buat kenyataan macam tu, tak baik tau. Jadi siapapun kamu, ahli-ahli politik, jangan buat macam tu, tak baik. Menipu namanya. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi saya hairan dan pelik dengan kenyataan-kenyataan daripada veteran-veteran politik. Kalau baru kemarin masuk politik, okeylah kita boleh faham, dia tak faham. Tapi ini veteran politik dah lama sangat bersama dengan politik, dah jadi tua bangka dalam politik ni, tapi masih belum faham kah? Bagaimana Hadi Awang berkata kerajaan pusat bertukar jika PN menang besar dalam PRN? Kenapa Hadi Awang ni tak faham kah? Di antara PRN dan PRU. Lagi pula sekarang sudah ada akta lompat parti. Macam mana pula tiba-tiba sahaja ada bertukar kerajaan? Kenapa? Siapa yang mau masuk PAS? Siapa mau masuk Perikatan Nasional? JRS kan nak masuk Perikatan Nasional? GPS kan nak masuk Perikatan Nasional? GPS saya boleh sahkan tak akan. Jadi kalau GPS tak masuk, tak boleh juga jadi kerajaan. UMNO masuk pun tak boleh juga jadi kerajaan. Jadi macam mana pula Hadi Awang kata boleh tukar jika PRN nanti ini PN menang besar? Pelik. Yang kita tahu PRN ini adun, bukannya parlimen. Yang nak bertukar kerajaan tu parlimen. Cuba adakah seseorang di dalam channel ini yang ikut video ini boleh komen apa sebenarnya maksud Hadi Awang ni? Dia tak faham kah? Faham kah? Tak tahulah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa kerajaan persekutuan akan bertukar sekiranya Perikatan Nasional menang besar dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Macam mana boleh bertukar? Saya pun hairan macam mana boleh bertukar. Yang tambah lagi sekarang ini majoriti yang sokong kerajaan ini lebih daripada 1/3. Lebih daripada 1/3 di parlimen. Bukan sedikit tu. Untuk dia nak cari 112 atau 140 lebih, dia perlu ada 30 lebih yang menyokong pindah kepada Perikatan Nasional. Siapa? Pening. Dalam ceramah di Dewan Undangan Negeri Rantau Negeri Sembilan malam tadi, Timbalan Pengurusi PN itu berkata kemenangan PN sangat penting untuk menukar kerajaan persekutuan. Saya kata, ini saya berani cakap, tak payah percaya perkataan kata ini sebab tak betul. Macam mana mungkin menang PRN tukar kerajaan? Tak boleh. PRN 6 negeri ini katanya yang baki ini sangat penting untuk menangkan PN. Perlu menang besar katanya. InsyaAllah kita menang sepenuhnya Kelantan, Kedah dan Terengganu. Kita nak menang juga di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan katanya. Tapi untuk di Selangor rasanya hampir mustahil, di Pulau Pinang hampir mustahil, di Negeri Sembilan tak pasti sangatlah. Okey, kalau menang ini akan berlaku perubahan kerajaan pusat katanya. Itu maknanya. Katanya di depan lebih 500 hadirin di tapak parking di Merchant Square di Bandar Sendayan malam tadi. Sekali lagi saya tak faham macam mana boleh Anwar tumbang kalau hanya PRN menang. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lanjut bagaimana pertukaran itu boleh berlaku. Malaysia kini mempunyai undang-undang yang melarang anggota parlimen mengalihkan sokongan dengan menyokong parti lain. Tahu pun. Bagaimanapun sesebuah parti bebas mengalihkan sokongan dan membentuk gabungan dengan parti lain. Kecuali lah kalau semua parti itu lompat satu kali semua sama-sama, okey lah. Tapi kalau tidak, macam mana pula dia nak dapat tu? Sementara itu, Hadi yakin PN akan mencapai sasaran itu jika lebih ramai pengundi Melayu keluar mengundi. Kaum lain keluar undi 90%, Melayu 70%. Masih ramai tak nak keluar dakwanya. Kenapa orang tak mau mengundi ya? Tanyalah Hadi Awang. Hadi pada Disember lalu pernah membuat dakwaan sama bahawa kadar keluar mengundi orang Cina lebih tinggi berbanding orang Melayu. Antaranya disebabkan musim umrah. Bagaimanapun penganalisis politik terkenal seperti Brigade Wells menyifatkan dakwaan itu tidak berasas. Katanya, anggaran mendapati seramai 78% orang Melayu keluar mengundi pada PRU 2022 berbanding Cina dengan hanya 69%.
Hadi antara pemimpin penting dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan menurut CPH melalui langkah Sheraton pada tahun 2020 yang lalu. Jadi dia sudah beberapa kali menyebut bahwa kerajaan persekutuan akan tumbang dalam masa terdekat, tapi tak tumbang-tumbang juga. Sementara itu menjawab soalan pemberita, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu mempertahankan kerajaan persekutuan boleh ditukar dengan berbagai cara, walaupun negara mempunyai akta anti lompat pati. Dia kata, macam-macam cara di negara kita. Macam mana cara dia? Cubalah terangkan satunya. Walaupun ada akta lompat pati katanya, ada proses undang-undang yang boleh dijadikan untuk tukar sebuah kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan negeri lain katanya. Ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat katanya yang turut hadir ke ceramah tersebut. Saya tak faham macam mana caranya, kecuali usul undi tidak percaya. Itu saja. Dua saja caralah. Selebihnya tidak tahu macam mana cara diorang. Kita tunggulah. Bye-bye.